jangan cerita banyak sangat pasal saya nak tanya kemudian. Tapi sekarang ni saya nak tanya, pengalaman Datuk Seri semasa menjadi Menteri Pertahanan, mesti ada banyak orang kata warisan yang ditinggalkan di situ. Boleh Datuk Seri cerita sikit? Dari segi warisan di Kementerian Pertahanan, saya merasa tidak adil apa yang pernah saya lakukan. Saya serahkan pada masyarakat untuk menilai dan saya serahkan pada pegawai-pegawai dan panglima-panglima serta anggota Angkatan Tentera untuk melihat. Tetapi saya hanya yakin satu, di mana pun kita pergi sebenarnya kita memberikan kesinambungan kepada kepimpinan yang terdahulu. Dan sebelum saya memegang jawatan di Mindef itu, menterinya ialah Tun Abdullah Badawi, dan sebelum itu selama 14 tahun Datuk Seri Mohd Najib menjadi Menteri Pertahanan. Jadi yang saya lakukan sebenarnya tidak lebih baik daripada apa yang pernah dilakukan oleh tokoh-tokoh yang memegang jawatan sebelum saya itu. Tapi semasa Datuk Seri menjadi Menteri Pertahanan itu, kita berhadapan dengan peristiwa berdarah di Lahad Datu. Itu salah satu milestone yang besar lah. Mungkin Datuk Seri boleh imbau balik keadaan pada masa itu? Saya lihat apabila intruders ataupun penceroboh masuk ke Lahad Datu yang sekarang ini dikenali sebagai kawasan pertanggungjawaban Eskom, ianya tentu harus dilihat bukan hanya dari segi ataupun aspek keselamatan saja, ianya harus dilihat dari aspek pertahanan. Dan apa yang saya lakukan, gunakan semua aset, semua kedudukan, semua pasukan yang berkaitan dengan pencerobohan ini untuk dilakukan tindakan. Ini termasuklah menggunakan aset tentera udara. Mungkin orang kata overkill ataupun menggunakan aset yang terlalu berat untuk menangkis musuh yang sedikit. Tetapi kenapa kita tidak gunakan apa yang sedia ada? Kalau setakat untuk berunding dan kita melakukan tindakan-tindakan secara konvensional, maka saya fikir musuh tidak akan meninggalkan tempat kita. Apabila berlaku pengeboman dengan 3 F-18 dan 5 Hawk dengan bom yang dipanggil sebagai 600 pounders, kita lihat kesannya. Dan ini memberikan impak yang besar, bukan sahaja untuk mendapatkan keyakinan rakyat terhadap kesiagaan Angkatan Tentera, tetapi juga memberikan peluang kepada pasukan polis, sama ada unit tindakan khas atau VET 69 yang berada di garisan hadapan untuk bersama-sama berkolaborasi di dalam tindakan bersama-sama dengan Angkatan Tentera Malaysia. Datuk Seri, pada masa itu saya ingat lagi orang bisinglah bercakap, mengapa lambat sangat kita bertindak, apakah ada cerita di sebalik itu? Saya perkirakan ketika itu pihak PDRM menerima arahan agar penceroboh-penceroboh itu meninggalkan negara kita dengan cara baik. Tetapi bagi saya, tempoh rundingan itu terlalu lama. Dengan tidak mahu menyentuh mana-mana individu atau tokoh, tetapi apabila perundingan tidak mencapai sebarang persetujuan untuk tempoh berkenaan, keyakinan rakyat itu menurun. Dan tugas saya ialah untuk mengembalikan bahawa kesiapsiagaan Angkatan Tentera Malaysia dan Polis Diraja Malaysia sentiasa berada di peringkat optimum. Jadi apabila saya mengadakan perbincangan dengan rakan saya Datuk Seri Hishamuddin ketika itu Menteri Dalam Negeri, dengan Panglima Angkatan Tentera dan Ketua Polis Negara ketika itu, kami telah mencapai keputusan bahawa tindakan yang berat dengan risiko yang minimum harus dilakukan. Maka keputusan itu telah kita lakukan setelah saya mengadakan perbincangan dengan Perdana Menteri.